salam sejahtera. Jumpa lagi. Oke, video ini saya buat khas sesuai ditonton oleh mungkin orang biasa yang tak ada pengetahuan teknikal, boleh tengok teknikal elektrik, pelajar sama ada pelajar kejuruteraan elektrik yang baru menceburi bidang kejuruteraan elektrik, boleh lihat, ataupun mungkin electrician kan, electrician yang first time menggunakan nih apa ini adalah alat ukur. Biasa kita tengok orang pegang, so saya dapat feedback especially bagi pelajar yang baru belajar ke juruteraan elektrik lah. Tengok alat ni, apa nama dia? Nama dia clamp meter. Clamp meter. Macam mana nak guna dia? Apa fungsi ni? Apa ada ini? Apa guna dia? So saya cuba gunakan masa dalam video ini untuk menerangkan bagaimana clamp meter ini beroperasi. Asas dia saya cuba terangkan supaya anda dapat faham, dengan cara ataupun analogi yang sesuai. Jadi harap selepas video ini anda dapat informasi yang betul dan dapat menggunakan clamp meter dengan cara yang betul. Macam tu. Jadi mungkin akan saya nyatakanlah aspek-aspek keselamatan from time to time dalam video ini, dan saya harap anda tumpukan perhatian. Sebab penggunaan clamp meter ini, sebab clamp meter mengukur arus, so aspek keselamatan mesti ada. Right. So clamp meter digunakan untuk mengukur arus. Basically ini untuk mengukur arus. Macam mana nak pakai? Nanti saya akan buat demonstrasi. Anda teruskan, jangan skip. So macam mana clamp meter ini dapat mengukur arus? Jom kita lihat, sebelum kita pergi jauh, kita lihat apa berlaku, macam mana konsep pengaliran arus itu yang menyebabkan wujudnya clamp meter ini. Jom. Right. So di sini saya sediakan osiloskop. Fungsi osiloskop ya. Osiloskop ini digunakan untuk memapalkan gelombang. Tak kisah sama ada gelombang itu AC ataupun DC. Kalau AC kita boleh lihat tempoh dia, gelombang dia seperti inilah. Ini gelombang segi 4, dia boleh sinus. And kenapa saya gunakan osiloskop ini? Sebab osiloskop saya nak tunjukkan pada anda bahawa apabila ada arus mengalir melalui kabel itu, melalui kabel, sebenarnya akan ada, kita tak nampak, dia ada urat daya magnet. Urat daya magnet di sini. Urat daya disebabkan oleh pengaliran arus. Dia macam ni lah analogi dia. Apabila air mengalir melalui batang pipe, air yang kita nampak dia keluar, kan? Tapi kalau kita pergi pegang batang pipe itu, kita dapat rasakan adanya vibration, macam tu, getaran. Adanya getaran. So itu yang berlaku lah. So untuk arus elektrik mengalir, dia pun ada vibration. Tapi dia bukan vibration, getaran. Dia ada urat daya magnet. Kalau anda orang electrical, anda masih ingat apa yang dinamakan, tengok pada screen, hukum tangan kanan Fleming.
Di sana menunjukkan apabila berlaku pengaliran arus akan ada urat daya magnet kan. Ya. So di sini kita lihat kabel ini. Kalau saya hidupkan ada bekalan elektrik 240 volt. Oke, di sini dalam nih. Kalau saya pergi ke belakang, saya gunakan touchpen menyala. Oke, menyala. Ada bekalan. Jadi kita lihat, saya gunakan osiloskop ini untuk membuktikan, menunjuk pada Anda, betulkah ada aruhan elektromagnet di sini. Oke, dia osiloskop ini, probe ini sangat sensitif. Kalau saya pegang guna tangan, Anda boleh tengok screen itu. Nampak? Oke, nampak tak? Oke. Anda boleh tengok gangguan pada screen. Ya, apabila saya pegang, dia sensitif. Oke, sebab badan kita pun ada mengalirkan arus ya. Dalam badan kita pun ada arus. Kita boleh bagi rintangan pada jari saya nih, so dia terganggu. Nih, tengok. Oke, tak ada kan? Kalau saya pegang. Oke. So saya gunakan ini untuk tunjukkan apabila saya dekatkan probe ini, kabel ini saya boleh pegang. Kalau saya dekatkan probe ini di sini, Anda boleh lihat. Nampak? Jauhkan. Macam tu. So dia ada. Tak kena pun dia masih dah kesan. Nampak? Okey. Dia ada. Okey, di sini yang merah ini. So dia menunjukkan walaupun osiloskop ni saya gunakan osiloskop ini sebagai alat untuk menunjukkan kadaran voltan yang ada di sini. Okey, voltan tu ada di sana. Sebab osiloskop ukur voltan bukan ukur arus ya. So ini voltan ini kita terjemahkan urat daya magnet kepada gelombang ini. Macam ni. Walaupun tidak kena, dia sudah ada. Kalau berdekatan lagi tinggi. Tu dia. Tu. Right. Kalau saya jauhkan, nampak dekat makin tinggi kan? Anda boleh lihat dengan jelas. Okey. Itu yang ada pada Rita. Kalau kita matikan. Contohnya, Anda lihat probe itu di sana. Maintain probe itu. Probe itu maintain di sana. Kalau saya pergi off, saya offkan bekalan. Yang pergi ke soket itu Anda lihat. 1, 2, 3 off. Dia hilang. Hilang, tidak ada. Saya on balik. Dia ada semula. So saya nak kaitkan ini dengan bagaimana clamp meter ini berfungsi. So clamp meter ini, ruang ini, clamp ini digunakan untuk mengesan urat daya magnet itu. Urat daya magnet yang ditunjukkan oleh voltan ini, yang mengalir di dalam ini. Tetapi sekiranya tidak ada pengaliran arus, saya on-kan, letak pada ampere. Sekiranya tak ada pengaliran arus, dia akan menunjukkan kosong bacaan. Dah lihat? Bacaan kosong. Kan? Kosong. Kosong. Itu dia. So, sekarang saya nak hidupkan satu beban. So, saya ada satu kompresor di sana. Ini kabel dia. Ini. So, sambungkan pada soket ini, nanti saya hidupkan. Ini untuk demo, nanti Anda akan lihat dengan lebih lanjut. So, saya letak di sini. Saya letak clamp meter pada yang merah, brown. Anda lihat di sana. Sekarang saya akan on-kan switch ini. 1, 2, 3 on.
Oke, kompresor itu on sekarang, ada bunyi, ada lampu menyala. Oke, so Anda boleh lihat arus yang digunakan, yang mengalir sekarang melalui kabel itu adalah 2,5 3 ampere macam tu. Kalau saya, ada tak gelombang sekarang? Ada, nampak pada osiloskop paparan itu. Sebab ini voltan, ini adalah paparan voltan. Voltan ini dijana daripada aruhan elektromagnet yang ada pada kabel ini. Oke, macam tu. Oke, so arus yang mengalir sekarang 2,56. Sekiranya tidak ada arus mengalir, kita tengok meter masih ada bacaan, gelombang masih ada. Kalau saya off kan, apa berlaku? Arus tak mengalir, kosong. Voltan masih ada. Kenapa voltan masih ada? Air masih ada, tapi hanya tidak ada mengalir. Macam itulah kurang lebih ya. So saya harap Anda paham konsep itu. So dari sinilah, oke, dari aruhan elektromagnet itu yang berlaku apabila berlakunya pengaliran arus. Klem ini akan mengesan pergerakan arus tadi daripada aruhan elektromagnet itu, yang dihasilkan oleh pergerakan arus, dan klem ini akan terjemahkan pada bacaan ampere. Itu yang berlaku. Oke, so saya harap Anda faham. Satu lagi, kalau meter ini, meter ini, unity ini, kelebihan berbanding dengan Kyoritsu ini, Kyoritsu hanya boleh baca arus ulang-alik AC macam ini ya, yang digunakan sekarang nih. Tapi untuk ini dia boleh ukur. Kalau lihat dengan dekat nampak ini ada label garis lurus itu, dia boleh ukur DC juga. Kalau kita klemkan DC punya kabel, Anda boleh ukur arus yang ada mengalir ke beban alat yang menggunakan DC. Tapi sebelum Anda ukur, sebelum Anda klem, Anda kena zero kan lah. Itu ekstra lah knowledge saya beritahu. So biasanya klem meter yang ada DC AC lebih mahal berbanding dengan yang boleh ukur AC sahaja. Oke, itu beza adalah. Alright, so seterusnya saya akan bawa Anda, saya harap Anda faham macam mana ini beroperasi, apa yang ada pada kabel, semasa arus mengalir. Anda boleh lihat demo tadi, paparan ini. Now kita pergi, saya akan tunjukkan macam mana mengukur, macam mana basically kita mengukur arus di beban yang lain. Secara konvensional dan menggunakan klem meter dengan lebih lanjut. So mungkin Anda pernah tengok alat ini ya, yang dinamakan NCV. Alat ini ada dijual di pasaran, boleh dibeli dekat kedai DIY, dan biasanya kita gunakan untuk mengesan voltan lah. Konsep dia sama seperti yang dipraktikkan oleh osiloskop sebentar tadi. Jadi kita lihat voltage detector ini NCV, dia boleh kesan voltan 90 sehingga 600 volt. Di meja ini, di atas bench ini, saya ada motor 3 fasa, yang disambung secara star, sambungan bintang. Macam mana sambungan dia bukan dalam video ini lah, bukan dalam video ini, sebab video ini demonstrasi bagaimana menggunakan klem meter. So saya ada 2 klem meter di sini, satu yang Unity, satu yang Kyoritsu. Alright, so sebelum kita menggunakan klem meter, kebiasaannya
bagi mereka yang belajar elektrik, kita diajar menggunakan analog meter ataupun multimeter digital. Bagaimana menggunakan meter ini secara konvensional, kita mengukur arus yang mengalir di dalam litar, baik litar AC ataupun litar DC. Jadi, saya untuk video ini saya pilih menggunakan panel meter. Anda boleh juga menggunakan multimeter sebenarnya, hanya letak pada jurat AC kalau ada lah. Macam ini tidak ada. Ini ada ACB saja. Tengok lebih dekat. Tidak ada AC ampere. Yang ada DC ampere saja. So multimeter ni tak boleh pakai. Untuk digital multimeter mungkin ada, saya tak pasti. So ini kita letak tepi. So untuk video ni saya menggunakan panel meter ini, bench meter ini. Anda tengok simbol gelombang itu untuk AC lah. So ini yang saya akan gunakan. So sebelum saya sambung di sini, kita lihat sambungan ini. Sambungan ini saya hidupkan motor dulu. Botan dah ada. Kita tengok motor ni. 1, 2, 3 on. So motor hidup. Motor ni hidup. 3 fasa sambung secara start. Now, sekarang saya nak ukur arus yang masuk dari bekalan ini, 3 fasa ini yang masuk ke sini. Berapakah arus daripada satu fasa lah. Fasa saya ambil fasa biru ini. Anda boleh pilih mana-mana lah, mana-mana. Fasa biru ini berapa arus yang pergi ke motor semasa dia hidup. Jadi saya kena buat penyambungan lah. Cabut. Kena cabut. Secara konvensional kita kena cabut daripada bekalan. Kena sirikan bekalan kabel itu. Yang orang elektrik tahulah. Ini cara dia. And then ambil satu kabel lagi pergi ke bekalan. Macam ni. Begini. Ini asas lah ya. So bekalan, supply, tengok dari sana bekalan masuk. Kita kena lalukan melalui meter ini. Dia macam meter air di rumah lah. Dia sesiri dengan batang pipe air anda. Macam tu. So apabila anda buka air, maka meter akan berputar. Itu cara dia. Arus air, arus elektrik sama kaedah dia. So keluar daripada meter ini barulah pergi ke beban di sini. So anda boleh buat seperti yang sama. Kalau ada 3 meter, anda boleh pasang pada fasa yang kuning dan merah. Tapi untuk video saya fokus satu ini saja. Alright. So sambungan sudah dibuat. Sambungan dah dibuat. Jadi sekarang saya akan fokuskan video pada meter ini dan kita lihat berapakah bacaan arus yang pergi ke beban apabila motor dihidupkan. Jadi saya fokuskan pada motor ini. Ada tengok shaft dia dan di sini meter ampere ni, AC ni. Apabila motor dihidupkan, arus akan mengalir melalui ni meter dan seterusnya barulah dia pergi ke beban. So saya kira 1, 2, 3, perhatikan meter dan motor sekali. 1, 2, 3. Nampak? So meter itu ketika motor baru hidup dia melonjakkan. Sebab apa? Sebab apabila motor beroperasi dia tarik arus yang tinggi. Memang begitu, tarik arus yang tinggi. Anda tengok. Sebab itulah barang-barang anda di rumah seperti apa? Aircon yang menggunakan motor. Aircon. Apa lagi? Apa lagi selain aircon yang ada motor besar? Kalau ada apa lagi?
yang pakai parut kelapa, apalagi blender. Kalau Anda gunakan alat itu, Anda boleh lihat ada gangguan sedikit pada lampu Anda. Dia akan flick sekejap, klik sekejap. Sebab dia tarik arus yang tinggi semasa operasi. Sekejap saja, lepas itu dia normal. Sebab itu bila di-on-kan, ni kan, pap, dan dia turun. Okay, sebab itu digalakkan untuk motor ini, kalau meter ini tak sesuai, sebenarnya kita perlu pakai moving coil meter. Anda boleh Google apa itu moving coil meter, dia lebih bagus. Okay, sebab dia tidak bergerak secara mendadak, dia slowly, dia lambat respon dia. Okay, so right, so saya on semula, kita tengok berapa arus dia. Ni dia kurang lebih 0.8. Okay, 0.8 zoom, 0.8 di sana, 0.8 kah? 0.18. 0.18 di sini. Off kan, so bacaan dia 0.18. Itu bacaan arus yang pergi ke sini. Jadi sekiranya kita menggunakan meter ini, kita kena putuskan, sesirikan bekalan yang pergi ke beban. So sekiranya kita menggunakan ammeter, saya keluarkan, ini cabut, tak payah pakai, pasang ya ini, direct pergi sini, dan hanya bawa clamp meter. Bawa clamp meter Anda, letak pada jurat ampere, AC current, on-kan peralatan, ambil kabel, clamp. So Anda akan dapat, tengok 0.2, 0.2, 0.18 actually. Kita jangan letak dekat, dia mesti di tengah-tengah. So bacaan dia 0.18. Sama atau tidak tadi dengan bacaan ni? Sama kan? 0.18. So macam ni saja, pakai clamp meter. Clamp. Dapat 0.18. So dia lebih mudah. Apa yang berlaku di sini? Ini CT meter ini, dia ada sensor ini, current sensor ini yang akan detect seperti yang saya terangkan tadi. Anda boleh gunakan meter yang lain, tak pasti sama atau tidak bacaan dia. Kita clamp, sama atau tidak. Ini sebab dia 3 titik perpuluhan, dia tunjukkan 0.17, tak jauh beza. Tak jauh, 0.01 ampere beza dia. So ini clamp meter, kelebihan dia. Apabila clamp, nanti saya tunjukkan. Apabila clamp, dia mesti satu kabel sahaja. Ini 0.18 merah. Ini pun sama. 0.18, 0.2. Yang pasar kuning ini tinggi sikit. Kita tidak boleh clamp 33. Tidak jadi, nampak kosong kalau clamp 33. Clamp hanya satu kabel sahaja pada satu masa. Right? So itu cara menggunakan clamp meter dan kelebihan dia berbanding dengan ammeter yang biasa ataupun multimeter biasa. So Anda pernah tengok clamp meter? Ini tambahan clamp meter. Jadi sekarang kita tengok macam mana function yang sama ini, clamp ini digunakan di dalam pengukuran arus yang lebih tinggi. Dah biasa dengan benda belakang ni, selalu tengok MSB yang dikatakan sebagai MSB. Di dalam MSB, dia menggunakan konsep yang sama untuk mengukur arus. Yang mengalir
pada bus bar. Bus bar ini dia macam kabel tapi dia lebih besar. Okey, bar. Okey, dia nama bar bukan kabel ya, bar, bus bar. Nanti kita tengok. Okey, pada panel MSB ini, switchboard ini, kita boleh lihat ada ammeter. Ammeter ni. Okey, ammeter. Kita tengok macam mana ammeter di belakang dia. Ini dia panel dia. Ammeter. Dari sini ammeter ni dia pergi ke selector switch. Mana selector switch kita? Ini dia. Selector switch. Okey, ammeter selector switch. Dan kita lihat label. Label dia adalah A. Kita tengok betul-betul A. So ada 3, yellow, red and blue. Okay, dari sini kita pergi ke belakang. Kita tengok mana dia pergi. Okay. Dari sini dia akan pergi ke kabel ini, dia pergi ke belakang. So kita tengok mana dia pergi. Jom. Saya buka dah. Dia pergi sini. Tengok. Mana A? Ini A kan? So kabel itu dia pergi ke sini. Ini adalah yang dinamakan sebagai CT, current transformer. Fungsi CT ini, kalau kita lihat, dia digulungkan pada bus bar. Tolong perhatian, ini adalah set demonstrasi. So harap tidak, warning, jangan buat di rumah ataupun di tempat kerja. So ini saya tunjukkan, saya tidak menggunakan glove sebab memang tak ada elektrik ya. So jadi amaran jangan sentuh. Kalau di tempat kerja Anda jangan sentuh kalau Anda tidak tahu. Ini bus bar. So ini bus bar ini mengalirkan arus ya dalam keadaan sebenar kalau ada bekalan. Ini dia. Kalau ini bus bar dia kurang lebih sama fungsi dia. Kalau saya ambil multimeter ni, clamp meter ni saya letak di sini. Sama fungsi. Dia akan ukur arus macam tu. Kita buat bacaan. Okey. So untuk arus yang tinggi dia perlu menggunakan current transformer ni. Okey, ada 3 tengok. 1 2 3, ada yang lain lah. Okey, ada yang lain. So, ada 3 yang mengukur arus pada bus bar. Function dia seperti clamp meter juga. Okey. So apabila berlaku pengaliran arus di dalam bus bar ini, current transformer ini akan mengesan perubahan aruhan elektromagnet lah. Sama seperti yang saya demo tadi. Okey, yang melalui bus bar ini. Dan current transformer ni akan dia berfungsi dua cara, sama ada dia gandakan ataupun dia turunkan. Anda boleh tengok nisbah ratio dia. Biasanya current transformer dia ada lah. Contohnya yang ini 10-5, 100-5 itu. So yang ini dia turunkan. Ini turunkan. Maksudnya arus ini mungkin besar. Arus yang mengalir melalui bus bar ini besar, so tidak dapat dibaca oleh conventional multimeter. So apa dia buat? Arus besar ini dia turunkan pada nisbah tertentu lah, lebih rendah, daripada nilai sebenar itu, dan dihantar ke meter. Meter dekat panel tadi boleh tunjukkan berapa bacaan arus sebenar. Kalau di sini 100 ampere yang dibaca pada paparan panel tadi adalah 100 ampere jugalah, tapi sebenarnya yang dihantar ke sana adalah lebih rendah macam tu. Jadi ini adalah sedikit teori berkaitan dengan current transformer yang ditunjukkan di sana. Lihat pada rajah ini. So ini dia 10/5 current transformer itu apa maksud dia?
maksud dia sekiranya input arus primer itu ada 100 ampere, yang pergi ke sekunder adalah 5 ampere sahaja. Ini nisbah 20/1. So hanya 5 ampere yang pergi ke panel meter. Yang dipaparkan pula pada panel meter adalah 100 ampere. Fungsi current transformer yang ini kurang lebih sama seperti multimeter lah. Clamp meter ini. Okey, kalau kita nak ganti ini boleh gunakan clamp meter. Kalau kita buat troubleshooting mungkin boleh buat beginilah. Okey, so kita baca sama seperti fungsi CT meter ini. Okey. Okey, so kalau kita bedah clamp meter, kita tengok ni dalam dia. Tengok bahagian clamp itu. So itu dia, ada gegelung pada kiri dan kanan. Yang mana gegelung itu akan digunakan untuk mengesan aluhan elektromagnet dan ia dihantar ke litar untuk proses. Alright, so itu dia tadi demonstrasi, ada 3 lokasi di sini. Okey, saya menunjukkan basically bagaimana clamp meter ini boleh mengesan arus yang mengalir di dalam kabel, di dalam litar. Yang kedua, saya demo menggunakan motor 3 fasa, macam mana menggunakan conventional meter, sesirikan dengan conventional meter ataupun digital multimeter kalau ada. Dan satu lagi CT meter di dalam switchboard. Okey, so basically itu sahajalah yang saya dapat demokan, dan saya nak recap dan share berkaitan dengan bagaimana nak tentukan clamp meter yang sesuai dengan kerja anda. Okey, sebelum itu ingat balik, clamp satu kabel sahaja pada satu masa, bukan 2 kabel, bukan ambil keseluruhan kabel clamp. Ini salah, tak jadi. Okey, satu sahaja. Okey, satu sahaja. Yang kedua, identify sama ada kabel itu mengalirkan arus DC ataupun AC. Itu tugas anda. So kalau dia AC, gunalah jurat AC. Kalau DC, gunalah jurat DC. Untuk DC, dia mengesan Hall effect daripada kabel. Hall effect dia berbeza dengan AC ya. Jadi anda kena zerokan. Okey, zerokan. Tekan zero, rujuk manual clamp meter yang anda beli, dan anda claim. Macam tu. So itu basically macam mana nak guna clamp meter. Alright. So macam mana nak beli, macam mana nak identify clamp meter yang sesuai dengan tugas kita. Okey. So anda nak beli clamp meter jenama apa, itu terpulang pada anda. So sekarang kita tengok teknikal. Anda nak ukur AC atau DC? Kalau AC sahaja, belilah yang boleh ukur AC sahaja sebab dia lebih murah. Kalau anda nak ukur AC dengan DC, belilah yang AC DC. Macam tu. So agak mahal sedikit lah. And then berapa anggaran arus yang anda nak ukur? Kalau anda ukur, biasanya ukur arus yang besar-besar, okey, jurat yang besar, anda belilah yang boleh ukur jurat yang besar. Kalau anda ukur jurat yang kecil, belilah yang jurat kecil. Contoh yang ini maksimum 100 ampere sahaja. Macam tu. Okey, dia ada jurat. Okey. Yang ini tidak, ini sampai 1000, maksimum 1000. Ini 1000, ini 100, dia berbeza ya. So, keupayaan ukuran itu dia akan menentukan harga selain pada brand. Okey. So itu cara nak identify ataupun nak beli clamp meter yang sesuai dengan anda. Ketepatan saya tidak dapat nak bagi tahulah mana lebih tepat. Okey. Mungkin anda biasa dengan jenama mahal seperti Fluke
dia lebih tepat. Anda belilah Fluke. Okey, kalau anda nak sekadar ada macam saya dengan Unity ini pun saya sudah selesa, ataupun ada kalanya saya guna Kyoritsu ni saya selesa, saya pakai yang mana sesuai dengan kerja yang kita buat dan kemampuan kita, poket kita. Okey, so itu rasanya sudah mencukupi lah. Okey, apa yang saya boleh sharekan dengan anda. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, anda boleh kemukakan di ruang komen, dan harap kita akan jumpa lagi di siri video yang akan datang. Thank you, bye bye.